Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey. Insya-Allah Isma Subhan Jaya akan mengadakan lagi lah siri-siri mengimarahkan FB Live kali ini. So jadi sebelum saya berkongsi untuk malam ni, saya nak memperkenalkan diri dululah. Okey, nama saya Muhammad Daniel. Saya merupakan seorang perunding kewangan. Jadi hari ni saya akan share sikitlah tentang apa yang berlaku lah sekarang ni. Sebab sekarang ni kita tengah berada dalam satu fasa yang orang panggil fasa yang agak tidak senang lah. Okey, sebab krisis ekonomi ni yang kita lalui ni sebenarnya bukan suatu yang barulah. Dalam setiap 10 tahun kita tahu yang mana tahun 87, 1998, 2008 dan tahun ni 2018 dan 2020 kita mengalami benda yang sama, malah kita ditambahkan lagi dengan berbagai isu. Kalau dulu kita ada isu-isu seperti political issues, economical issue dan sebagainya. Tapi tahun ini kita ditambahkan lagi dengan satu isu kesihatan yang menyebabkan benda ni bertambah teruk. Kita sedang menunggu satu orang panggil kita sedang menjangkakan satu krisis ekonomi akan berlaku. Tapi yang menariknya, yang malang sekali, dia diawali dengan satu benda yang kita panggil COVID-19 dan sebagainya lah. Dan itu menambahkan lagi orang panggil menambahkan lagi krisis ni lah. Dan pada awal tahun hari itu pun kita melalui benda yang sama juga. Kita ada political crisis yang berlaku antara kerajaan dan pembangkang dahulu. Dan itu yang menariknya lah tentang ni. Tapi nak tak nak sebagai seorang manusia atau rakyat Malaysia, kita nak tak nak kena lalu benda ni, sebab nak tak nak dia akan efek pada semua orang. Dia akan efek pada keluarga, efek pada kerjaya kita, efek pada dari segi kewangan dan sebagainya. Dan kalau kita dapat melalui fasa-fasa yang genting ini, saya yakin dan percayalah bahawa kita akan dapat keluar daripada krisis ini dengan berjaya. Tapi dengan syarat kita perlu ada satu mindset yang positif, satu kepercayaan yang kuat lah, belief system yang kuat, yang mana kita percaya kita boleh melangkah keluar daripada ini. Dan sebagaimana kita tahu, di kala krisis sebegini, kita tahu bahawa lahirnya orang panggil jutawan dan usahawan-usahawan yang berjaya. Di kala krisis, kalau kita kaji semula tentang contoh penubuhan syarikat-syarikat yang besar, pada waktu sebeginilah mereka mengambil peluang untuk membesarkan lagi empire perniagaan mereka. Dan so kalau kita lihat di sini, kita ada dua pihak. Satu pihak yang positif dan satu lagi pihak yang negatif, yang akan menyalahkan sana sini dan sebagainya. Okey. Hari ini tajuk yang saya akan kongsi dengan para penonton sekalian ialah bertajuk tentang pengurusan kewangan semasa kemelesatan ekonomi. Seperti mana kita tahu, kita sedang dan akan menghadapi satu kemelesatan ekonomi yang dahsyat. Maka, dan kalau kita kaji semula, negara kita pun sudah masuk ke fasa yang
orang kata melisik ekonomi lah. Pertumbuhan KDNK pun dijangka sekitar dalam 2% atau hingga negatif 2% hingga 0.5% lah. Dan kalau kita tengok di sekeliling kita pun, ada yang diberhentikan kerja, ada yang tidak boleh berniaga, ada yang kawan-kawan saya sendiri pun ramai yang kena potong gaji, ada yang kena potong gaji separuh, dan ramai luahan-luahan ini yang menjadi bualan orang panggil bualan masyarakat kita lah hari ini. Jadi persoalan yang menarik kita perlu tanya ialah bagaimanakah kita sebagai seorang individu mampu menguruskan kewangan dengan baik ketika krisis ini. Okay, hari ini saya akan share dengan para penonton sekalian tiga tips atau tiga benda yang kita boleh buat lah. Tapi sebelum tu saya mulakan dulu dengan satu surah yang sangat menarik lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian, kita kaji tentang surah Yusuf, di mana dalam surah tersebut menceritakan tentang pengurusan kewangan secara am. Okay, kalau dalam ayat Quran kata dalam surah Yusuf ayat 47 sampai 49, ini terjemahan dia ialah Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit yang kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Okey. Kalau kita buat satu kesimpulan lah daripada ayat ini adalah beringat dan menyimpan ketika senang tu adalah baiklah, lebih baik agar kita ada simpanan yang boleh digunakan ketika waktu susah lah. Kalau dalam pepatah Melayu pun kita ada sebut sediakan payung sebelum hujan kan. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan nak kaji lagi tentang surah Yusuf ni dan konsep kewangan dalam surah Yusuf, tuan-tuan boleh carilah, boleh kaji sendiri. Dan sangat menarik benda yang dikupas dalam surah Yusuf tersebut lah. Tapi sekarang isu dia sekarang, kita bukan lagi sekarang di fasa yang orang panggil fasa yang senang lah. Sebab fasa yang senang tu maybe dah berlalu belakang, dan kita sebenarnya sudah pun memasuki musim orang panggil musim kemarau. Sepatutnya kalau yang waktu ini kita sebenarnya kena gunakan simpanan yang telah dikumpulkan tu untuk waktu ni, bukan sekarang baru nak menyimpan. Jadi bagaimanakah caranya buat mereka yang tak ada simpanan ni? Okey. Yang pertama, untuk mereka yang tidak ada sebarang simpanan atau jumlah simpanan yang sangat rendah, okey, kita perlu memanfaatkanlah beberapa bantuan dan insentif lah dari kerajaan. Kerajaan kita ada bagi pelbagai macam-macam insentif. Dan okey, mari kita lihat beberapa insentif yang disediakan oleh kerajaan. Okey, yang pertama ialah pengeluaran KWSP RM500 sebulan. Okey. Jika gaji masih berjalan seperti biasa, okey, kalau contohnya tak ada potongan gaji atau dibuang kerja dan sebagainya, RM500 lebihan tu saya rasa bolehlah digunakan untuk membuat simpanan tabung kecemasan. Jumlah yang boleh dikeluarkan pun dalam RM500 setiap bulan kan, untuk 6 bulan dan sebagainya. Bermakna kita boleh kumpul maksimum dalam RM6,000 daripada pengeluaran KWSP ni. So maksudnya dengan cara ini kita boleh sama ada kita nak gunakan untuk kalau kecemasan, tapi kalau kita tak gunakan sekalipun, kita boleh buat benda ni untuk orang panggil sebagai duit tambahan lah, duit simpanan kecemasan. Okey, itu yang pertama.
Yang kedua, insentif yang kedua ialah yang penangguhan berkenaan dengan penangguhan hutang tu lah. Okay, macam seperti mana kita tahu, Bank Negara telah memberikan orang panggil term tu apa? Memoratorium kepada semua pengguna hutang bank, kecuali kad kredit. Dan jika anda tiada sebarang simpanan, ambil peluang penjibatan ini sebagai untuk membina emergency fund tersebut. Contohnya kalau kita ada hutang rumah yang kita kena bayar loan setiap bulan dan sebagainya, kita boleh ambil peluang ni untuk gunakan sepatut yang kita bayar tu untuk kita bina semula kita punya emergency fund. Kalau ada apa-apa berlaku yang kita memerlukan duit tersebut, kita boleh pakai duit tersebut lah. Dan jika simpanan sudah cukup tapi anda ada hutang jahat, hutang-hutang yang macam contoh hutang-hutang jahat yang seperti kad kredit, dan kita boleh gunakan penjimatan daripada bayaran hutang ni, hutang kereta dan rumah untuk membayar hutang kad kredit terlebih dahulu. Kalau kita ada hutang-hutang seperti berikutlah, seperti hutang kad kredit, hutang personal loan dan sebagainya. Hal ini sebab seperti mana kita tahu, kalau kita ada kad kredit ni, dia punya orang panggil dia punya faedah tu sangat tinggi lah. Ada yang boleh cecah sampai 18%. So sebaiknya kita boleh start, orang panggil settlekan hutang-hutang ni tersebut lah, hutang-hutang yang jahat ni dulu. Okay, itu yang kedua. Dan yang ketiga, antara insentif yang kita boleh manfaatkan ialah bantuan prihatin nasional lah. So, sekarang kalau kita tengok dalam berita, kita ada bantuan ni BPN, kita ada bantuan insentif tambahan untuk SME, untuk syarikat-syarikat dan sebagainya. So saya rasa barangkali benda ni sangat orang panggil sangat akan membantu rakyat yang sangat memerlukan lah. Walaupun tidak terlalu banyak, tapi saya rasa benda tu memang boleh dimanfaatkan sebagainya lah. Dan seeloknya kalau boleh wang ni dibelanjakan lah untuk memastikan ekonomi ni terus berjalan. Sebab duitnya dalam ekonomi kita ni, duitnya ada. Tapi the problem is, masalahnya ialah duitnya tidak berpusing dan tidak flowing into the economy, into the kepada syarikat, kepada pembelian dan sebagainya. So kalau ada duit tambahan, sebaiknya kita berjimat cermat, tapi dalam masa sama kita tidaklah terlalu rigid untuk membelanjakannya lah. Okey. Dan sebagai kesimpulan, saya rasa peluang ni akan semasa krisis, pelbagai peluang yang akan muncul. Sebab walaupun ramai kumpulan yang sakit ketika krisis, tapi masih banyak peluang-peluang sebenarnya yang terhidang ketika ini. Hal ini kerana sebab lazimnya kalau fasa kemelesatan ekonomi, harga saham, unit amanah, hartanah akan jauh jadi lebih murah daripada harga yang biasa lah. Okay, kalau kita tengok pelaburan saham, anda boleh start kaji syarikat-syarikat yang memiliki model perniagaan yang baik. Contohnya kalau apa yang saya belajar baru-baru ni, kita maybe boleh invest atau dalam syarikat-syarikat pelaburan yang dia invest dalam contohnya makanan, benda-benda keperluan, benda-benda lagi kosmetik dan sebagainya. Dan kita kalau kita hendak melabur yang benda yang tidak bagus, contohnya seperti construction, pembinaan dan sebagainya, itu merupakan satu yang tidak sesuai untuk sekarang ini. Begitu juga kalau macam dengan unit trust, kita pun kalau seperti mana yang kita tahu, kalau sekarang ni unit akan jadi lebih murah lah. Dan ini satu peluang yang baik untuk rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan yang ada duit lebihan untuk teruskan
melabur berdasarkan perancangan kewangan yang efektif dan holistik lah, untuk kita mendapatkan orang panggil satu keuntungan yang menarik lah apabila ekonomi ini sudah reda nanti. Dan tapi kalau kita ingat, dia harus diingatkanlah risiko juga perlu dikawal juga. Sebab kalau nak buat apa-apa pelaburan pun, make sure pelaburan itu jangan dibuat dalam satu tempat, atau orang putih kata don't put all the eggs in one basket lah. So itu antara peluang-peluang yang kita ada lah. Dan sebagai kesimpulan, okey. Sebagai kesimpulan yang saya boleh simpulkan ialah yang pertama, kita dalam keadaan yang gawat dan kita perlu kita perlu teruskan kehidupan macam mana pun. Walau macam mana pun, kita kena teruskan kehidupan kita, sebab dia ada dua pihak saja. Sama ada dia seolah-olah kita bermain bola sepak lah. Sama ada kita menang atau kita kalah. Dia tak ada orang tengah tu, tak ada. So siapa yang boleh survive dia time macam ni lah kita ambil peluang untuk untuk lebih ke depan. Kita selalu kena sentiasa positif dengan apa yang berlaku dalam keadaan sekarang, dan kita mengambil peluang-peluang yang ada untuk kita bukan setakat kita survive, tapi kita boleh melonjak lagi ke depan. Dan benda ni hanya akan datang dengan satu mindset yang positif dan perancangan yang rapi lah. Dan antara perancangan yang rapi yang tadi, yang seperti yang kita bincangkan tadi, cara kita merancang kewangan kita semasa kemelesatan ekonomi ini. Okey, maka itu sahaja saya rasa perkongsian saya hari ini, malam ini. Saya harap semua dapat mengambil iktibar dan istifadah lah daripada apa yang kita bincangkan hari ini, dan semoga tuan-tuan dan puan-puan mendapat idea atau perancangan kewangan yang betul lah, lagi-lagi semasa kemelesatan ekonomi ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.